Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai projek pembentangan dan refleksi FCE 3804 iaitu PULSE Pengalaman Awal di Sekolah. Nama saya Muhammad Nur Haikal bin Muhammad dengan nombor matriks 214310. Saya merupakan pelajar daripada program Bachelor Sains Kimia dengan Pendidikan. Nama penyelidik saya ialah Profesor Madya Dr. Mustafa Awang dan sepanjang PAS berlangsung saya telah memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Panglima Bukit Gantang sebagai sekolah bagi saya menjalani PAS tersebut. Sejarah sekolah. Nama asal SMK Panglima Bukit Gantang ialah Sekolah Menengah Parit Buntar pada nama asalnya. Ia ditubuhkan pada 1 Julai 1969. Nama sekolah tersebut diambil sempena nama Menteri Besar Perak yang pertama sebelum mereka iaitu Datuk Seri Haji Abdul Wahab Tok Muhammad Aziz ataupun lebih dikenali sebagai Datuk Panglima Bukit Gantang. Sekolah tersebut dirasmikan oleh Menteri Pelajaran waktu ketika itu iaitu Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob dan sekolah tersebut pada awalnya terdiri daripada 3 buah bangunan setingkat yang mengandungi 11 buah bilik darjah, sebuah bilik pengetua dan pejabat, sebuah bilik guru, 2 buah makmal, sebuah bilik sains rumah tangga dan sebuah kantin dan tandas. Lokasi sekolah SMK Bukit Panglima Bukit Gantang terletak berhampiran dengan Pekat Parit Buntar dan status sekolah tersebut iaitu merupakan sekolah di bandar, bukan di luar bandar. Jadi, alamat sekolah tersebut ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Panglima Bukit Gantang, Jalan Sekolah 34200 Parit Buntar, Perak. Visi, misi dan moto SMK Panglima Bukit Gantang. Visi iaitu pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Bagi misi sekolah ini melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto SMK Panglima Bukit Gantang ialah ilmu penyuluh hidup. Terdapat pelbagai infrastruktur sekolah yang saya perhatikan sewaktu PAS berlangsung. Berikut merupakan gambaran mengenai fasiliti atau infrastruktur yang telah disediakan oleh pihak sekolah kepada semua pelajar dan guru. Terdapat dewan sekolah, surau, kantin, bilik unit bimbingan dan kaunseling, makmal kimia yang merupakan juga tempat amali bagi kelas guru pembimbing saya berlangsung dan juga PDPR berlangsung, bilik darjah, laman ilmu, pusat sumber dan juga gelanggang futsal. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan saya menerusi pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Semasa PAS berlangsung, saya memilih Puan Nur Azna binti Awang sebagai guru pembimbing saya iaitu merupakan guru pembimbing saya bagi subjek kimia menerusi major saya. Antara aktiviti yang saya boleh dapat lihat menerusi PDPR berlangsung iaitu guru pembimbing saya mengendalikan aktiviti pembelajaran abad ke-21 iaitu gallery work presentation. Seterusnya, melakukan eksperimen atau amali ringkas mengenai pengaratan paku besi dan yang ketiga mengendalikan sesi soal jawab iaitu Puan Nur Azna akan menyatakan soalan di papan putih dan pelajar perlu menjawab soalan tersebut dan membentangkannya di hadapan kelas. Kelebihan dan kelemahan aktiviti semasa waktu PDPR, apa yang saya dapati ialah kelebihannya terdapat perbincangan dalam kumpulan, terdapat juga pembentangan oleh pelajar dan terdapat juga penerangan konsep melalui guru. Ketiga-ketiga kelebihan tersebut, apa yang saya dapati, ia dapat memberikan input positif secara tak langsung kepada pelajar kerana ia juga dapat mengasah kemahiran ataupun soft skill pelajar tersebut, terutamanya dalam pembentangan oleh pelajar dan juga pembincangan dalam kumpulan yang memerlukan kemahiran berkomunikasi, kemahiran pembentangan dan kemahiran bergaul. Antara kelemahan yang saya dapati ialah terdapat pelajar yang pasif, tidak aktif semasa pertukaran idea sebab itu perbincangan dalam kumpulan dan juga kaedah penyampaian yang mungkin kurang interaktif daripada guru pembimbing saya sendiri. Antara kemudahan alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru pembimbing saya ialah slide PowerPoint, video YouTube dan buku teks latihan yang merupakan bahan bantu mengajar yang digunakan. Antara alat bantu mengajar yang digunakan ialah drawing pad, papan putih dan marker dan juga projektor.
Seterusnya, saya akan meneruskan kepada amalan pedagogi yang dilakukan. Amalan pedagogi yang dilakukan ialah pengajaran secara langsung di mana guru akan menerangkan topik pembelajaran oleh bahan dan alat bantu mengajar dan bersesuaian. Seterusnya, pembelajaran secara sendirian. Guru akan menerangkan topik pembelajaran oleh bahan dan alat bantu mengajar yang bersesuaian. Terdapat juga komunikasi dua hala antara guru dan pelajar yang berkomunikasi antara satu sama lain sewaktu di bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Dan yang terakhir ialah latihan tambahan yang diberikan oleh para guru dikhususkan untuk meningkatkan kemahiran menjawab pelajar. Berikut merupakan contoh rancangan pengajaran harian yang dibentuk oleh guru pembimbing saya. Antara tujuan mengapa rancangan pengajaran harian ini perlu dibentuk ialah ia mampu mencapai objektif pembelajaran, ia dapat merangka aktiviti yang bakal dijalankan, membantu guru untuk mengajar dengan lebih sistematik dan merancang alat bantu mengajar dan serta bahan bantu mengajar yang bersesuaian. Seterusnya, pelaksanaan kebat di dalam bilik darjah. Terdapat dua aktiviti yang telah saya perhatikan dan saya dapat analisis, aktiviti berpasangan iaitu think, pair and share. Think, pair and share ini berlangsung dengan soalan kebat diberikan kepada setiap pasangan dan jawapan tersebut perlu dibentang. Seterusnya, pembuatan peta konsep atau peta minda. Pembuatan peta konsep atau peta minda ini bertujuan untuk melihat gambaran yang lebih besar dan dapat mengenal pasti berkaitan konsep yang disembunyikan berdasarkan topik yang dipelajari. Seterusnya, persediaan menjadi seorang bakal guru. Saya perlu cakna akan persiapan alat dan bahan mengajar sebelum sesi PDPR berlangsung. Seterusnya, saya perlu mendekatkan diri dengan ilmu berkaitan teknologi. Dan seterusnya, saya perlu bersedia dalam mendepani sebarang cabaran atau perubahan. Seterusnya, saya akan meneruskan kepada refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Antara budaya sekolah dan budaya kerja yang saya dapati ialah perhimpunan sekolah. Kelebihannya adalah untuk memudahkan pelajar untuk menerima maklumat penting sekolah. Kelemahannya ialah memakan masa yang lama bagi sesetengah perhimpunan yang akan memotong waktu sesi PDPR. Cadangan penambahbaikan, pihak sekolah perlu menggunakan tempoh masa bagi perhimpunan dengan menyampaikan maklumat yang penting dan segera. Aktiviti kerohanian merupakan salah satu budaya sekolah juga yang dilakukan, iaitu kelebihannya memantapkan elemen kerohanian dan pelajar supaya menjadi lebih seimbang. Cadangan penambahbaikan, pihak sekolah perlu melakukan baca yasin dalam kelas dengan kawalan guru atau pengawas. Seterusnya, kelas intensif bagi pelajar tingkatan 5 dan 6. Kelebihannya ialah memberi pendedahan kepada pelajar terhadap soalan sebenar peperiksaan besar seperti SPM ataupun STPM. Kelemahannya mungkin pelajar akan berasa penat dan mengantuk kerana kelas intensif dilakukan selepas sesi PDPR tamat. Cadangan penambahbaikan mewujudkan kumpulan mentor-mentee untuk mengurangkan kekerapan kelas intensif setiap hari. Seterusnya, berdisiplin tinggi dan menepati masa. Antara kelebihannya ialah sesi PDPR dan percepatan kurikulum dapat dilaksanakan dengan lancar kerana pelajar datang tepat pada waktunya. Cadangan penambahbaikan saya melakukan pemeriksaan pada pembekalan pelajar secara kerap. Ya, kerana dilihat pelajar tidak mematuhi kod pembekalan yang sesuai sebab itu di sekolah. Antara budaya kerja yang dilakukan ialah rancangan pengajaran harian, iaitu kelebihan yang dapat merancang dan menyediakan bahan bantu mengajar. Kelemahannya ialah menggunakan kewangan guru sendiri untuk materi yang digunakan. Cadangan penambahbaikan, pihak sekolah boleh menyediakan peruntukan bagi para guru. Seterusnya, budaya kerjasama perlu ditubuhkan untuk kerjasama yang erat yang akan mewujudkan sebuah organisasi yang kukuh dan dinamik. Cadangan penambahbaikan, pihak pentadbir sekolah perlu menegaskan elemen kerjasama sewaktu pelaksanaan majlis program yang berkaitan sekolah tidak kira dalam skop kecil maupun skop yang besar. Beretika dan bersistem tinggi. Kelebihannya ialah mewujudkan persekitaran bersama rakan sekerja yang program sekolah yang kondusif. Kelemahannya, tiada kelemahan yang saya dapati. Cadangan penambahbaikan, guru perlulah tegas mengenai perkara yang berkaitan dengan salah laku pribadi pelajar. Tiada unsur bias di dalam pendidikan. Seterusnya, guru juga perlu berupaya kemas dengan mematuhi kod pemakaian bukan hanya pelajar sahaja. Kelebihannya yang mengekalkan profesionalisme seorang guru dan cadangan penambahbaikan yang saya boleh cadangkan ialah pihak sekolah perlu memantau kod pemakaian para guru kerana terdapat segelintir guru yang berlebihan dalam pemakaian mereka. Sebenarnya, kesimpulan yang saya dapati menerusi PAUS berlangsung sepanjang minggu ini, banyak kesan positif dan pengalaman telah saya dapati sebagai persediaan untuk memenuhi alam pekerjaan sebagai seorang guru kelak.
Seterusnya, saya juga dapat menapasi teknik dan metod yang terbaik untuk menguruskan sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Dan juga PAS ini melatih sifat pribadi saya untuk menjadi orang yang lebih suka bergaul dan juga banyak-banyak kemahiran-kemahiran profesional yang dapat saya cerap melalui pemerhatian di sekitaran sekolah. Yang terakhir sekali, cadangan program sulam. Antara sarana antara program sulam yang saya boleh cadangkan ialah program kolaborasi antara sekolah luar, iaitu melantik guru-guru yang berkepakaran tinggi dari setiap sekolah. Guru-guru yang dilantik akan memberikan tips dan teknik menjawab yang betul, dan kepakaran individu pendidik dari luar diperlukan kerana ia dapat mempersiapkan pelajar dengan kemahiran menjawab yang betul. Yang terakhir adalah mengajukan program motivasi bersama alumni sekolah. Pihak sekolah juga boleh menjemput semua alumni sekolah yang berjaya dalam bidang masing-masing untuk berkongsi pengalaman mereka sewaktu di sekolah dan cara sedikit tips bagaimana mereka berjaya untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Oleh itu, pelajar akan berasa termotivasi dan akan membakar semangat mereka untuk belajar dengan lebih sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih.